Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatul muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wa hadi qalbi bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mulakan dahulu keadaan seorang makhluk di dunia ini, keadaan kita dalam dunia ini dua sahaja, sihat satu, sakit satu, mesti kita tempuhi. Dan selepas sahaja sakit, kita akan mati. Walaupun ada orang yang mati tak ada sakit, tetapi perlu diingat bahawa sakit itu merupakan sesuatu yang pasti terjadi. Maka sakit itulah yang paling tidak disukai oleh nafsu. Sakit itu merupakan sesuatu yang paling tidak disukai oleh nafsu. Oleh kerana itulah ada orang yang tak sanggup menerima sakit itu, sehingga mereka menyerang. Mereka mengatakan Allah Ta'ala tidak adil. Mereka marah, komplain dan sebagainya, kerana tidak setuju dengan kehendak nafsu itu. Oleh itulah kalau orang itu boleh menguasai nafsunya, maka apabila ia sakit, ia gembira dengan sakit itu. Sebagaimana kita tak sukakan sembahyang, yang tak suka itu nafsu. Tapi apabila akal dapat disaluti dengan ilham, maka sukalah ia sembahyang itu. Seorang wali Allah Subhanahu wa ta'ala, ia sakit penat, buang-buang air dan sebagainya, sampai datanglah kawannya menziarahi dia, dan dia menangis, sahabat itu tadi. Maka bertanyalah si sakit tadi, yang kau menangis pasal apa? Aku menangis sedih menengok kau ini sakit teruk sangat. Tidak, aku gembira dengan sakit ini. Walaupun terlalu teruk, aku masih bergembira dengan dapat sakit ini. Pasal Allah Subhanahu wa ta'ala suka aku macam ini, aku pun sukalah macam ini. Kerana yang menyakitkan aku itu ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia tahu dan dia mengetahui hikmatnya. Maka aku pun amat gembiralah dengan sakit yang seumpama ini. Oleh itulah dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia katanya, ma min muslimin yusi, apa dia? Maksudnya barang mana-mana orang beriman itu apabila dia dicangkuk oleh duri, illa rafa'ahu Allahu darajatah, melainkan Allah Ta'ala angkat derajatnya, wa hatta anhu sayiatihi, dan Allah Ta'ala gugurkan kesalahannya. Kalau kena duri sedikit pun dapat pahala. Kalau kita duka cita pun dapat pahala. Duka cita pun dapat pahala. Bahkan ada sebuah hadis Nabi mengatakan, barang siapa yang ditimpa oleh sakit penat, letih, duka cita, Allah Ta'ala angkatkan derajatnya. Begitu maknanya sakit ini bukan sia-sia, ada keistimewaannya. Maka setiap orang itu derajatnya sampailah ia mati. Cuba dia kira banyak mana sakitnya, berapa lama sihatnya. Kalau nak dikira-kira, demam kalau setahun sekali, katalah seminggu demam, ada lagi 360 hari dia sihat. Maka tidak sabarlah dia nak komplain Allah Ta'ala. Dia sakit gigi, berapa lama sakit gigi itu? Lebih 2 minggu lah. Itu pun jarang orang dengar orang sakit gigi 2 minggu. Tapi yang dia tak sakit gigi berapa lama? 30 tahun tak pernah sakit gigi. Maka sakit sedikit itu gembira,
Kerana Allah Ta'ala menegur dia. Ada satu orang wali Allah Ta'ala, dia tertendang batu tengah jalan, berdarah kaki dia. Sampai rumah dia mengaduh, tapi dia senyum juga. Isteri kata, pasal apa kau senyum-senyum ni, tapi sakit. Dia kata, di tengah jalan Allah Ta'ala tegur aku. Dia kata. Maknanya dia kena batu itu merupakan satu teguran Allah. Mungkin ada kesilapan yang telah dibuatnya itu. Nasib baik dia kena batu itu. Kalau tak kena batu, mungkin ada satu lain yang dibuatnya. Begitulah falsafah sakit itu sendiri. Maknanya yang kedua, Allah Subhanahu Wa Ta'ala kalau sayangkan seorang hamba itu, diberinya sakit. Maka dengan demikianlah Fir'aun tak sakit. Allah Ta'ala tak sayang Fir'aun tu, tak sakit-sakit Fir'aun tu. Kalau sakit terlentang di rumah, bukanlah bermakna Allah Ta'ala bencikan kepada kita. Bahkan ramai orang terlentang di rumah tak mati-mati dia. Tiba-tiba ada orang yang tak sakit-sakit, tiba-tiba mati. Pilihlah antara dua. Sama ada mati tanpa sakit, atau mati ada sakit. Sebaik-baik mati ialah matinya sakit dahulu. Seburuk-buruk mati itu tiba-tiba mati. Tengah-tengah duduk mati dia. Tak sempat nak wasiat, tak sempat nak berpesan-pesan. Kalau sakit darah tinggi, nak berair, nah, wasiatan belahan. Lain gitu. Ada arahan. Satu syair Arab berkata, ramai orang terlantar di atas katil, tapi bertahun-tahun tak mati-mati dia. Tetapi perlu diingat satu perkara ialah, kalau zaman moden ni ramai juga orang untuk ilmu salah. Oleh itu ilmu-ilmu jangan ditutup supaya mati mudah. Ada orang yang matinya susah. Susah mati tak apa, yang susah tak mau mati-mati. Dah mati orang kata tak mati. Doktor kata dah mati dah, tapi mati kelip-kelip, mati lagi. Apa hal? Sanggup tukang mandi mayat tu jerawat tu, dia pun heran apa hal jerawat tu. Ini orang belajar ilmu salah, maka dia sudah nadi dia berhenti habis dah. Tapi mata yang kelip-kelip tadi, ini ialah gerakan daripada syaitan. Banyak orang begitu. Tidak berapa lama dulu ni ada satu orang dah, doktor kata dah mati dah, tapi mata kelip mata tu. Orang pun baca Yasin. Dilempang yang baca Yasin tu. Orang mati Yasin lempang. Dia dah mati dah. Siapa lempang gitu tu? Nah, ini masalah. Ini dia saya nak pesankan. Kadang-kadang satu perkara, kita betul ilmu ni kena orang sikit. Tengok siapa yang dituntut. Mungkin ilmu dia betul, tetapi orang itu ada menyimpan jin. Dia mati, kita pula akan menerima jin dia itu. Mati, sudah mati, tetapi tak mati. Puak-puak macam ni, kadang-kadang dia dah mati dah. Orang datang, diam. Tengah-tengah malam dia pergi makan nasi, dia boleh makan. Dia dah mati dah. Dia makan nasi aja. Makan nasi. Dah habis nasi, lauk aja makan. Kalau ada kawan itu buat begitu, baik-baik sikit tu, silap-silap dia pun dah mati dah. Habis sebab itu. Itu sebagai mukadimah. Itu tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian. Yang pertama, nak adab ziarah orang sakit. Kadang-kadang silap. Kita ziarah orang sakit ini, dia kata seelok-eloknya ziarah orang sakit ini. Kawan pun tak apa, musuh pun pergi lawat juga. Dan juga orang Islam kita lawat, kenal atau tidak kenal. Sebab kita kadang-kadang perlu juga buat satu rombongan pergi ke hospital, melawat seorang sunat sebenar. Buat rombongan 10-20 orang pergi ke hospital, melawat menziarahi orang yang sedang sakit itu. Ada setengah orang sakit itu dia tak ada saudara, atau saudara ada jauh, duk Penang, di seorang duk Kuala Lumpur ni, saudara mari nak datang pun duit tak ada, maka terlantarlah dia seorang-seorang. Elok kita pergi ziarahi dia, hiburkan hati dia, tasliyahkan, hiburkan hati dia supaya ada orang yang simpati dengan dia.
Itu kenal atau tak kenal. Orang Islam atau bukan Islam pun boleh. Bukan Islam pun boleh lawat. Nak tunjukkan bahawa orang Islam ini dia boleh berlaku. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika menziarahi Abu Jahal. Tetapi Abu Jahal ni jahat. Dia buat sakit. Dia suruhnya beritahu kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun pergilah nak menziarahi. Rupa-rupanya Abu Jahal sudah buat lubang jerat. Nabi sampai ke rumah dia, jatuh dalam lubang tu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala nak pelihara Nabi. Nabi sampai dekat lubang itu, Jibril turun, "Ya Muhammad, balik, jangan teruskan niatmu." Nabi pun balik. Pas dekat dengan lubang jerat dia, Abu Jahal tengok Nabi dah sampai, pusing belakang pula. Abu Jahal yang diburu dia. Dia lupa lubang tadi. Dia yang masuk dalam lubang. Nak ambil cerita di sini bahawa sungguhnya Nabi pun menziarahi pak saudara dia itu. Bukan pak saudara dia. Abu Jahal ini yang apa namanya, yang kafir dan musuh kepada Islam. Yang kedua, orang sakit ini kita kalau nak ziarahi dia, biasanya bagi kita orang Melayu lazimlah membawa buah tangan. Itu lazimlah. Kalau tak bawa buah tangan ni rasa lain no. Kalau saya cakap pula minta maaf, tak ada bawa apa-apa pula tadi. Itu biasa. Walau bagaimanapun, bawa buah tangan ni pun bagus. Bukan nak bagi dia makan tangan, sebagai nak bawa saja. Walaupun kadang-kadang dia tak boleh makan. Dia tengok, terbayang dia. Aku sihat, kau tak bawa, dia kata. Aku nak mati dah, aku nak bawa. Jadilah sekurang-kurang dapat beri anak-anak dia buah-buah. Jadi artinya, kita ziarahi dia yang pertama sekali dia kata, naklah jangan berturut-turut hari. Hari pagi datang, hari datang. Petang datang lagi. Dia tengok muka kita pun jemu. Muka ini. Muka lain tak ada lah. Selang sehari. Sunat menziarahi dia selang sehari. Dan perlu diingat bahawa sungguhnya kita sunat juga menjampi orang sakit itu. Sunat menjampi. Jampi ni cakap Melayu sebenarnya doa lah. Pasal Jibril datang menziarahi Nabi, Jibril pun menjampi Nabi. Allahumma Rabban nas muzhibal ba's ishfihi anta syafi la syafi'a illa shifa'uka. Kata Jibril menjampi Nabi. Maknanya ya Allah, Tuhan bagi manusia ini, Tuhan yang menghilangkan segala penyakit, sembuhkanlah Nabi ini. Engkaulah yang penyembuh. Tidak siapa yang sanggup menyembuhkan melainkan Engkau sahaja, wahai Allah. La syafi'a illa anta. Itu jampi kita. Orang sakit ini sebenarnya terbaca benda pun tak apa lagi. Dia terima. Pandai ke tak pandai ke, dia tak kira. Asal boleh tolong doa, sudahlah. Itu pengharapan orang sakit itu. Pada satu ketika dulu ni, ada seorang sakit di hospital, tak sedar 3 hari 4 hari dah. Saya pun lalu kat situ, orang tu panggil Encik, dia kata, boleh tak tolong jampikan anak saya ni, dia kata. Dah seminggu tak sedar ni Encik. Baca Fatihah pun jadilah. Begitu pengharapan dia, tak kenal saya. Artinya dia nak juga tolong-tolong baca pun juga. Mudah-mudahan. Kita pun begitu juga. Sampai pegang dari kawan tu. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguhlah sikit, nampak dia tak confident. Tengok muka tak terkul langsung ni dia kata. Confident lah sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina ishfa saqimuna biizni rabbina. Bismillahirrahmanirrahim. 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 A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma yajidul hadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma yajidul hadir.
Jadi dia pun sedap. Kita yang pegang itu pun rasa macam nak tolong sungguh. Dan kita dah baca tu, kita rasakan bahawa penyakit yang macam ini sekejap baiklah, bersabarlah dulu insya-Allah, berpantang sikit, makan ubat elok-elok, sehari 2 hari insya-Allah akan baik. Dia pun lapang dah tu. Jangan kita kata-kata pegang gai-gai penyakit ni tak lama ni kata. Jangan bos. Jangan. Orang sakit tu dia sebabnya, kalau kita lihat orang yang sakit nak mati ya, dia kata jangan ditalkinkan la ilaha illallah, jangan ajar la ilaha illallah melainkan orang lain. Kalau saudara nak mati, jangan kita la ilaha illallah kan orang lain, panggil orang lain tolong. Pasal apa jadi gitu? Walaupun dalam buku kecil saya ni tak ada sebut, saya nak huraikan. Maknanya dia kata tidak sunat saudara mara minta la ilaha illallah, elok orang lain. Kalau orang lain tak ada, dia saudara mara yang paling rapat, yang paling sayang dengan dia, itu yang boleh. Pasal hikmatnya supaya dia tak terasa bahawa orang ni sukakan yang dia mati. Nah, itu pun dulu. Betul lah kita bukan niat begitu. Kita ni yang orang mati tu terasa nak nyuruh aku mati kat ni. Itu sebab kalau di kampung-kampung, saya dulu di kampung-kampung rajin nak ikut orang mati Yasin. Orang kampung kadang-kadang marah. Melainkan keluarga dia suka kita baca Yasin, baru kita pergi. Kalau tidak, dia kata, nak suruh mati ya. Pasal dalam kepala kita ni, bila baca Yasin tu nak suruh orang mati ya. Tidak. 2. Ya Allah, kalau nak mati, selamatkanlah. Segerakanlah. Kalau kau nak sihatkan, kau sihatkanlah. 2. Bukan minta mati tu pun. Jangan salah faham. Kadang-kadang, satu ketika dulu ni, kita baca ramalan baca Yasin orang nak mati ni. Tiba-tiba orang yang dibacakan Yasin tak mati, orang yang tukang baca pula mati. Jangan buat silap. Itu ingat. Itu dia. Kita balik-balik. Itu cara. Dan yang ketiga ni, kita jangan pergi ke rumah sakit ni duduk lama sangat sebelah dia. Duduk lama sangat. Tak boleh. Dia pun pening-pening. Pening-pening muka kita ni. Nak suruh balik pun tak boleh balik. Tetapi boleh duduk lama sekiranya dia suka kita duduk lama. Jangan balik duduk. Kita duduk. Jangan kita duduk lama-lama sangat. Biar kita cepat datang, cepat balik. Biar dia rindukan kita besok datang pula, lusa datang pula. Dan kita tanyakan apa khabarnya, ada perubahan. Dan jangan bawa tukang mandi mayat. Bawa. Risau dia. Ni siapa ni? Tukang mandi orang mati ni. Dia mandi. Makna atas sifat dia tukang mandi, bukan. Kalau sifat bila kita di sini atas sifat dia kawan, bukan sebagai tukang mandi. Bukan maksud orang tukang mandi mati tak boleh jarah, susah pula. Atas sifat dia sebagai seorang kawan lain. Sebagai sifat dia seorang tukang mandi lain. Datang di sini sebagai sifat seorang kawan, ataupun imam, ataupun bilal, ataupun jatuh kuasa masjid, atau sebagai, bukan atas sifat sebagai seorang pemandi mati. Oh mati tak. Kemudian kalau sekiranya sakit biasa sahaja, biasa sakit, kita bolehlah mencari jalan untuk menghiburkan hati sedikit. Kita boleh ucap, menasihatkan dia supaya bersabar. Tetapi sekiranya sakit tenat sakit. Maksud sakit tenat ini harapan untuk sembuh tidak ada lagi. Bolehlah kita ajarkan ia berdoa. Ataupun dia dah belajar doa ini. Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan li. Wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah akan daku kalau hidup itu elok untuk aku, dan matikanlah akan daku kalau mati itu elok untuk aku.
Kalau hidup bagus, hiduplah. Kalau mati bagus, baguslah. Itu maksudnya. Maknanya dengan syarat bahawa sakit itu harapan untuk sembuh sudah tidak ada lagi. Tetapi kalau hutang banyak, jangan minta mati. Kalau sakit teruk sangat, minta. Tetapi tak boleh bunuh diri. Berlaku pada zaman Rasulullah SAW, seorang sahabat dia teruk dah kena perang, kena pedang. Tak sanggup sakit, dia tikam lagi, dia rentapnya badannya, mati dia. Maka Nabi murka dalam keadaan yang demikian. Sebelum saya pergi jauh, saya nak uraikan sedikit dalam hal ini. Ada berbagai-bagai pendapat orang mengenai orang bunuh diri ini. Pernah berlaku sebuah negeri di Malaysia sikit masa dahulu. Berkelahi adik-beradik. Ada adik kata saudara ini kata mati kafir. Ada saudara ini kata mati tak kafir. Bintang bukan mayat itu nak tanamkan kubur mana ni, kerana dia mati membunuh diri. Sebenarnya orang mati bunuh diri ini tetap mati Islam, bukan mati kafir. Tapi ia berdosa besar. Lihat dalam bab syirik, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampunkan dosa orang yang menyekutukannya, tapi dosa yang lain diampunkannya. Jadi orang bunuh diri ini baru dianggap murtad apabila dia menganggap bahawa sesungguhnya bunuh diri itu hukumnya harus, maka murtad. Kafir dia. Kalau sekiranya dia bunuh diri itu memang susah, itulah tak sanggup nak bunuh diri. Dia tahu dosa besar bunuh diri ini, dia tahu, tapi nak bunuh juga, maka tetap Islam tapi berdosa besar. Bunuh diri ini sebenarnya, kalau sihat-sihat begini orang tak bunuh diri. Sakit mati itu. Nanti akan saya terangkan sakit mati dia lagi. Sakitnya mati. Ada orang bunuh diri dia kerana tidak berapa berat sangat sakit dia punya masalah. Tak jadi dia. Tak jadi menjadi sakit ni. Tarik tak jadi dia. Bunuh diri dia sakit. Orang yang dalam keadaan yang tidak terlalu fikiran, terlalu kosong itu, mereka lah yang sanggup bunuh diri itu. Dia rasa bahawa sakit diri itu lebih ringan daripada masalah yang sedang ditanggungnya itu. Oleh itulah membunuh diri ini, selagi kita dengar yang dia kata, dia tak pernah kata membunuh diri itu harus, maka orang itu masih Islam lagi dengan hukum orang. Tengok ni. Maka sakit penat ini, apabila tidak ada lagi rasa nak macam nak sembuh, tak ada rasa dah. Nabi kata laqin mautakum yasin. Bacakanlah orang-orang yang tak mati di kalangan kamu itu surah Yasin, untuk memudahkan rohnya keluar. Itu guna baca Yasin, senang keluar. Perlu diingat ya bahawa kalau sekiranya seorang itu dah teruk sangat sakit, kita ajar dia kalimah la ilaha illallah itu, kita baca Yasin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Kita berhenti sekejap, bisikkan ke telinga dia, la ilaha illallah. Dalam keadaan dia tak sedar. Perlu saya jelaskan sekali lagi dalam hal ini ialah, selalu kedapatan orang baca Yasin terlalu laju untuk orang mati itu. Tak orang nak mati itu. Apa salahnya kalau baca Yasin lambat-lambat? Lambat-lambat. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Qala man yuhyil 'idham wa hiya ramim. Dia nyawa keluar bertenang. Jangan baca Yasin sebagaimana yang kita baca biasa tu.
Selalunya laju. Naknya baca 3 kali, lagi laju. Naknya berbau pula lauk kat dapur, lagi laju. Ini teknik dia salah. Apa salah? Baca Quran lambat-lambat, habis pun tak apa. Sikit. Maknanya kita nak lepaskan roh dia itu biar tenang. Jangan bukan baca Yasin. Baca Yasin kadang-kadang saktah pun tak baca. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun. Kalau kita baca laju, saktah pun tak boleh dah. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha. Dah tak boleh. Dah tak ikut saktah dia. Habis buat itu. Jadi artinya orang yang sakit tenat ini, kalau nampak gayanya kalau di hospital tengok kat televisyen dia tu, begini luruh, begini luruh itu. Juga dekat dah tu. Kita tengoklah dia punya bulu kening dia. Bulu kening dia ni sudah jatuh ke bawah. Arti terletak di atas dahi lagi ke bawah sini. Itu tanda-tanda nak mati ada. Ataupun hidung dia ni sudah jatuh. Hidung ni sudah melepek ke bawah. Atau kaki dia tu tidak tegak sudah gitu. Atau kalau dia bersalam dengan kita, tarik letak kat sini. Tidak dekat lagi. Ada kadang-kadang dia dah begini dah. Ada kadang-kadang. Itu buat dekat dah tu. Dengan syarat memang sakit tenat. Kalau sakit gigi, jangan tengok gigi, tengok hidung sikit, dekat ni. Jangan. Dan di sini pun ada lagi satu nadi. Kalau berhenti sini, tarikh berhenti dia dengan mati 40 hari. Ini pengecaman, bukan mesti. Cuba rasa tak ada. Tak ada kan 40 hari lagi lah. Itu tanda-tanda pengecaman terhadap orang yang nak mati. Bulu kening ini tengok perlahan. Jangan kawan demam-demam sikit di hidung kawan tu. Jangan lupa besar. Kalau sekiranya kita dah baca Yasin ya. Saya nak berjasa lupa mengajar orang mengucap ini. Jangan suruh dia mengucap. Pak Ngah mengucap. Dia pun kata mengucap. Pasal apa jadi gitu? Pasal dia dah tak boleh kontrol lagi. Nanti sekejap saya nak terangkan bagaimana sakitnya mati itu. Sampai biru bibir dia. Sampai berpeluh dia. Sampai mata ini kadang-kadang tercelik. Menahankan sakitnya mati itu. Dia sebenarnya nak berceritakan, nak minta tolong kepada orang hidup. Tolong dia sakit sangat ni. Tetapi dia tak boleh buat apa dah. Sampai keluh lidahnya menahankan sakit mati itu. Tetapi orang mati yang dah mati, belum ada balik cerita kita bagaimana rasanya mati. Oleh kerana sakit sangatnya, tercabut nyawa itu, sampai mati dia. Mati tu pun. Begitu. Walaupun Allahumma hawwinna alaina fi sakaratil maut, ya Allah ringankan aku menghadapi mati, mabuknya mati. Tapi mati tetap sakit. Jangan samsinglah dalam dunia ni mati sakit. Jangan buat main. Duit banyak macam mana, rasuah tak boleh. Israel slow-slow tak boleh. Lagi dah 3,000 tak mau dia. Sama je sakit. Senang ke susah ke, duit banyak ke duit tak ada ke, miskin kaya ke, office boy ke pengarah ke, mati sama dekat sebelah-sebelah. Sini office boy, pengarah. Tengok mati dia sama je. Di dunia lain sikit. Jadi artinya, kalau sekiranya orang itu belum nak mati lagi, nazak bang. Itu boleh. La ilaha illallah. Ada dua pendapat ulama. Mengapa tak macam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Dia man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah faqad dakhal jannah bighairi hisab.
barang siapa akhir kalamnya la ilaha illallah masuk syurga tanpa hisab. Mengapa tak sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Katanya apabila la ilaha illallah itu merangkumilah Muhammad Rasulullah. Begitu setengah pendapat. Oleh itu kita tak boleh mengajar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Kalaulah kiranya ia sudah menyebut la ilaha illallah, jangan bertalu-talu. Sekali cukup. La ilaha illallah. Dia pun la ilaha illallah. Sudah. Diam. Melainkan apabila ia dia menyebut hal ehwal dunia. Sudah dia mengucap la ilaha illallah, teringat lagi dia. Kebun-kebun di macam mana, kunci lori macam mana, dah sebut dunia balik. Ajar balik la ilaha illallah. Perlu diingat bahawa di masa kita sakaratul maut itu huru-hara. Ini dia panggil huru-hara. Lebih huru-hara, hara huru. Lebih teruk pada huru-hara. Ingatlah kita seorang wali Allah Ta'ala dulu ni. Apabila orang ajar la ilaha illallah, menggiling-giling kepala dia. La ilaha illallah, menggiling-giling dia. Orang je la ilaha illallah, menggiling-giling. Sedangkan ni wali Allah Ta'ala ni, akhir-akhirnya tiba-tiba tak jadi mati pula dia. Tanya dia kata, pasal apa kau menggiling masa kami mengajar la ilaha illallah ni? Yang aku gelingkan itu bukan engkau, dia kata. Yang aku gelingkan itulah iblis yang nak menggoda aku. Itu yang dia gelingkan. Ketika itu syaitan ini kelang kabut nak cari menambahkan ahli dalam neraka itu. Gambar mak kita bawa ni, gambar bapak kita bawa ni, mak engkau ni Kristian, dia kata selamat dia, baik kau masuk Kristian. Itu yang dia bimbang. Ketika itulah dan keadaan nazak itu dan keadaan yang tak Tuhan dia maksud. Oleh itulah kita berdoa kepada Allah SWT, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, akhirkanlah hidup kami dengan sebaik-baik penghabisan. Kemudian apabila kita lihat orang yang sedang sakit tenat itu, keluarga ramai, keluarga duduk menghadap adik-beradik, duduk ujung kaki seorang, tengah seorang, kat perut seorang, kat dada seorang, kat kepala seorang. Ketika itulah dara-mara balik. Tak payahlah nak tanya. Kalau kita nak balik kampung, kawan sakit teruk dah, Pak Ngah, kenal saya Pak Ngah. Nak buat apa lagi kita tu? Saya Muhammad duduk Kuala Lumpur, aku tak kenal dia. Saya Pak Ngah. Menangis tak, kawan tak kenal. Kawan tu sudah di alam lain dah tu. Nak buat apa nak sebut kenal tak kenal? Saya Muhammad, anak Syanu tu. Dia kerja Kuala Lumpur dah 20 tahun, tak ingat. Aku nak kata. Kawan tu bukan pedulikan kita dah, dia kira dia dah. Yang penting kita mengajar dia nak menghadapi Allah Subhanahu Wa Taala itu. Oh, itulah kalau dah teruk sangat dah, jangan mengajar la ilaha illallah, memadai Allah. Cukup. Ada setengah orang nak mati itu, dia tak mau memandang ke satu tempat. Pandang depan, pandang sana, pandang kiri, pandang kanan, pandang kiri, pandang kanan. Pernah berlaku begitu. Pasal apa? Malaikat bawa diri dia. Video dia bawa. Tengok sini tak pandang, pandang lagi sana, bawa ke ini, pandang lari ni, pandang. Nampak ke kanan mana bawa, dia bawa yang benda tu. Tengok sini sedang minum ekor, tengok wayang, semua ada. Tengok ni berjudi pula, tengok cari nari pula, semua siap. Mana tengok? Tengok Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ustaz motor cabut, tinggal masjid. Ingat kita, macam tak nak tengok tu. Diri ni tak boleh tengok. Tengok tak tengok pun tengok juga lah macam mana. Itulah keadaan itu. Sebabnya orang yang hadir itu, jangan cerita keburukan dia. Jangan senyap mulut, jangan cerita. Ramai kau pengaji, tak ada harapan.
Kita lah pandai. Jangan cerita. Keburukan dia sudah tutup buku lah. Jangan buruk dia. Kita cerita baik dia sudah. Mesti ada baik juga. Dia tu mesti ada baik juga. Seburuk-buruk orang ada baiknya. Sebaik-baik orang ada cacatnya. Kita ni sama je. Tak boleh kita nak kata dia tak betul. Kita pun tak betul juga. Tu. Dia tak betul. Awak betul sangat je. Perlu tahu juga. Tu. Sebab kita, saya nak keluar sikit. Kita ni banyak pakai cap dulu. Cap sini. Cap, pakai banyak cap. Nampak polis buat orang blok. Alah. Hujung bulan memanglah. Ini yang salah ni. Dosa kering. Kita nak cap dulu. Ini masalah. Habis kita balik-balik. Jadi Argentina kita lihat kan. Ujung ya. Kita tahu nak mati ni. Kita rasa ujung kaki dia. Rasa sejuk. Orang ujung kata jaga orang tua dulu. Dah terus dah naik ke atas dah. Cuba rasa kaki sejuk tak? Sejuk kan orang baik tu. Tengok sejuk. Tak lama lutut sejuk. Orang tengah-tengah kata nak jaga satu malam pula. Tak lama sejuk. Sejuk sampai perut. Ombak. Itu bagi ombak. Baik-baik lah tu. Yang ujung tu dah mesti mati dah kat atas. Ketika itu diperintahkan supaya roh itu berhenti dekat perut. Jangan jalan dulu, berhenti dulu. Berhenti dia. Kalau dibiarkan malaikat cabut terus nyawanya, tak ada nazak dah. Tak biasa. Tapi dia lama sampai dada pula naik. Barulah sampai sini ni habislah. Tuqbalu taubatul abdi ma lam yugharrir. Taubat seorang hamba itu diterima selama belum sampai sini. Sampai sini dah, sampai dah ada lama. Tak sampai 24 jam nazak ni. Ketika itulah nyawa nak keluar kat tangan. Tangan tak bagi keluar. Tangan sayang lagi roh itu. Keluar kat ceri dia tak bagi juga. Naik balik nazak. Ketika itulah kita kalla idza balagatis taraqi. Sekali-kali tidak, bahkan nak sampai raut nyawa dekat sini dah. Wa qila man raq. Dikata orang siapa yang boleh menyampi, siapa yang boleh menyampi. Wa dhanna annahu al-firaq. Dia pun yakinlah nak mati dah, dia tahu. Wal tafatis saqu bisaq. Bertemulah betis kiri dengan betis kanan. Ila rabbika yawma idzin masaq. Tuhanmu di hari nanti akan dihalau. Fala sadaqa wala shalla. Membenarkan pun tidak, bersembahyang pun tidak. Walakin kazzaba wa tawalla. Tapi ia mendustakan dan berpaling dari kebenaran. Aula laka fa aula. Celakalah dan celakalah. Thumma aula laka fa aula. Kemudian celakalah dan celakalah. Kalau kita di dalam dunia dulu tidak beribadat, tidak berbakti kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mati dalam keadaan yang terhina itu, dicabutlah nyawa itu. Kalau nyawa tak mau keluar, malaikat balik jumpa Allah Taala, ya Allah suruh tak mau keluar. Tuhan kata, tulis perkataan Allah, tunjukkan roh ini, perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tu roh baru keluar. Itu yang tenang sikit. Sebenarnya sakit, mati tetap sakit. Wan nazi'ati gharqa. Demi malaikat yang mencabut nyawa orang kafir itu menyentak saja. Wan nasyitati nashta. Demi malaikat mencabut nyawa orang beriman itu dengan tenang, walaupun tetap sakit. Sakit tetap sakit. Maka dia kata mata itu akan melihat roh itu keluar. Hati
Adalah. Sakitnya mati itu akan dirasai oleh kesemua anggota. Dari kaki sampai ke kepala, sakit semua rasa. Pasal kita potong tangan sini sakit, kan? Pasal roh kena. Tapi sekarang ni roh keluar ke semua. Dia sekurang-kurang sakit mati itu pun, kalau cabut sesuatu dari tepung itu, rambut itu cabut, terkeluar juga tepung itu ikut rambut itu. Itu kira senang benar tu. Itu sekurang-kurang sakit mati itu. Maknanya mati itu sebenarnya terlalu sakit. Sebagaimana Nabi Allah Ibrahim AS mengatakan, seperti seekor kambing itu dikoyak kulitnya hidup-hidup, begitulah rasa sakitnya mati. Tangkap kambing itu, dilapah hidup-hidup, tak meraung kambing itu. Begitulah rasa sakitnya mati. Dan ada diriwayatkan bahawa Sam bin Nuh mengatakan, semasa ia telah mati 1000 tahun, Nabi Isa tanya, apa khabar sekarang? Aku masih lagi terasa sakitnya mati itu. Dah mati 1000 tahun, hidup balik dari kubur, menguban kepada dia. Sakit lagi mati dia, terasa lagi sakit mati itu. Begitulah sakit mati. Jadi tuan-tuan dan puan yang saya kasih sekalian, ini dah mati dah. Sebab kita orang mati ni, mungkin Nabi Azrail cerita tadi ni, maknanya sunat kita melembutkan anggota-anggota sendi-sendi dia, mata dia. Sekarang teknik nak jarahi orang mati pula. Sekarang ini kita dapat tahu bahawa ada sahabat kita telah meninggal dunia. Ada sahabat kita yang telah meninggal dunia. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslim 'alal muslim sittun. Hak orang Islam terhadap orang Islam yang lain itu ada 6 perkara. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau bertemu ucapkan assalamualaikum. Yang kedua, idza da'aka fa'ajibu. Dia jemput engkau perkenankan. Wa idza a'tisa fahallallahu alaihi fasammidu. Kalau dia bersin ucap alhamdulillah, doakanlah dia. Wa idza stansahta fansahu. Bila dia tak nak sangat lagi, suami meninggal, jangan ke kubur, bahaya. Bukan orang nak tengok orang kubur tu. Atau merah padam mukanya, atau menengkur macam lembu kena sembelih, alaman azab sudah turun. Alaman azab sudah turun, iaitu berbuih mulutnya, merah padam mukanya, dan menengkur seperti lembu kena sembelih. Ini alamat azab sudah turun. Ini alamat, bukan keputusan. Jangan buat keputusan, nampak menengkur, habis. Jangan. Kita jangan cerita hal ini pun. Ini terserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kerja kita itu. Ini hanya alamat, bukan keputusan. Jangan buat keputusan. Habis. Kita zarahi orang mati ini. Jangan bercerita hal ehwal dunia. Bayangkan bahawa sungguhnya orang itu mati, kita juga akan mati sebagaimana orang itu mati. Sebab dalam hadis Nabi mengatakan, apabila orang itu mati, bertiga orang kata dia baik, maka baiklah dia. Sahabat kata, kalau berdua orang kata baik, kalau dua kata baik, baiklah dia. Sahabat kata, aku segan nak tanya pula kalau seorang kata baik. Katakanlah ada orang meninggal di bangsa ni, satu orang tanya dia, macam mana Cano tu? Alhamdulillah baik dia. Baik tu. Itu maksud yang dikatakan baik itu. Apabila orang ramai iktiraf, dia baik. Bukan ditanya semasa nak angkat keranda tu. Lepas sembahyang jenazah, imam memegang keranda. Apa kita katakan kepada mayat ni? Baik. Ini tak kena. Mesti orang kata baik punya. Baru dapat RM1 je. Kata tak baik kan? Minta balik duit tak pasal kita. Bukan itu hadis Nabi, bukan. Bukan Nabi kata kat situ. Maksudnya, apabila orang ramai kata secara tidak langsung, dia tanya, Cano mati? Tak, alhamdulillah mati tak apa dia. Ramai orang kata begitu.
Kalau dikatakan semasa tak ke atas keranda tu memang orang tu baik belaka. Macam sekarang ni, kata. Tak mahu orang kata begitu, mesti kata baik belaka. Nampak tak? Tak payah buat begitu sebenarnya. Tak payah nak pegang kerana apa kata main tak. Apa kita doakan, tak apa. Apa kita doakan daripada main ini, baik, itu doa. Tak. Bukan pendapat. Bukan fikiran kita terhadap orang mati. Kalau dia jahat, boleh kita kata baik. Ini munafik. Akhirnya kita kata kawan tu memang jahat. Kita nak kata baik juga ke? Tak mahu dia. Kita doakan tak apa. Apa kita doakan kepada semati ini? Doakan baiklah. Ahli syurga tak apa. Apa kita doakan semati ini? Ahli syurga. Itu tak apa. Itu serahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga tengah-tengah tempat. Dia jebang kat kubur. Dia bang kat orang mati tu. Pasal satu hadis Nabi mengatakan, kita nak semayang bang, kan? Kita dapat anak lelaki, anak perempuan, bang. Kita nak musafir pun bang, sebenarnya. Kita nak musafir sunat bang. Biasa kita buat orang ke Mekah saja. London tak bang, kan? Jarang pula orang mana ke London, bang sekejap, tak ada. Tapi boleh bang sebenarnya. Tiap-tiap nak musafir sunat bang. Maka ada orang berpendapat juga sunat bang pada orang mati tu. Maka ada orang beri bang dalam kubur tu. Mungkin tuan pernah tengok atau tak pernah tengok. Saya pun tak pernah tengok. Tapi ada orang balik tanya hukum. Tadi tak dia kata saya kubur ada orang bang dalam kubur tu. Dalam kubur tu bang. Dia bang dengan orang mati tu. Orang mati dia nak semayang macam mana berlaku dah mati. Maksudnya dia kata orang ni pun musafir. Iyalah. Lain hikmah. Memang musafir, tapi tak kena, tak tepat sangat kias dia itu. Sama juga dia anggap bahawa dia kata apabila bang itu baiklah jenazah itu. Maksud hadis Nabi ialah apabila bang di masjid, kebetulan semasa itu dia letakkan mayat dalam kubur, kebetulan itu baik. Bukan ditunggu orang bang, dia bang masuk dah tak kena. Nah itu kaedah dia. Jadi artinya tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, itu balik-balik. Jangan bercerita hal ehwal keburukan orang mati itu. Ingat kita juga untuk mati. Dan dalam rumah itu kalau ada patung-patung, keluarlah. Jadi bukan orang mati bila-bila lah, sekarang kita keluar lah. Maksudnya sekarang ni orang suka berpatung kan. Main badminton ada patung, main bola raga ada patung, main bola sepak ada patung. Pergi Jepun beli patung kimono tu, pergi Thailand patung gajah. Sokan-sokan kita pun banyak patung-patung ada. Ini malaikat tak masuk. Tapi saya tengok kampung-kampung lah sekarang masih lagi. Dia yakin bahawa gambar-gambar pun malaikat tak masuk. Bukan sekadar patung je. Gambar-gambar, frame-frame gambar-gambar banyak-banyak tu, dia yakin tak masuk malaikat. Maka orang kampung kita pun diterbalikkan semua frame-frame semua. Balik. Gambar ada terus balik aja. Dia nak menipu malaikat. Malaikat masuk rumah, frame ada, gambar tak ada ni dia kata. Ini saya nak menipu malaikat belaka. Malaikat pun nak ditipu ni. Tu dia. Apa namanya, kita dalam hal ini kena tegas sedikit lah. Tegas. Kita pergi rumah orang mati, kalau ada benda patung-patung tu, kita dengan secara terhormat, jangan kasar. Tuan rumah, tak betul bahasa gini orang mati, keluarkan patung. Nak rasa neraka. Kalau itu tuan rumah bercakap, boleh tak tolong keluarkan patung. Bukan hari ini dan bila-bila lah. Jangan dah balik orang mati kan, masuk patung balik. Ini sedap. Malaikat rahmat tak masuk. Malaikat maut masuk. Dia peduli apa? Betul betul. Dan jangan memburuk-burukkan semacam, kerana malaikat akan mengaminkan apa yang dikatakan oleh kita. Soalannya ialah baca Yasin, baca Quran ini, itu tidak perlu bincangkan lebih lanjut. Dalam buku saya ini ada dijelaskan mengenai apa hukumnya baca Yasin, baca Quran, dipahlakan pada, dihadiahkan pahala si mati itu. Ini macam-macam pendapat ulama. Ada orang kata sampai, ada orang kata tak sampai. Masing-masing ada hujah belaka. Maknanya ulama-ulama dulu tak pernah kondem-mengondem antara satu sama lain. Yang kondem-mengondem antara kita je.
pasal ada ilmu sikit. Orang ilmu banyak, dia tak condemn Syafi'i, tak condemn Hanafi, Hanafi tak condemn Syafi'i. Tak. Sebab Syafi'i pernah semayang menjadi imam belakang orang mazhab lain. Dia tidak baca doa kunut, kena hormatkan orang belakang itu. Gitu. Kita dah, ini bid'ah. Ini bid'ah dia. Saya nak ceritakan sikit bagaimana orang dulu mengambil satu hukum. Paman Siti Aisyah radhiyallahu anha. Orang tanya kepada Siti Aisyah, wahai Siti Aisyah, wahai Sayyidatul Aisyah, saya lihat Abu Musa al-Ash'ari berbuka puasa lambat daripada terbenam matahari. Aku jumpa seorang sahabat lagi, namanya Abu Rahman bin Auf ataupun Amr ibn As, berbuka puasa tetap masuk setiap waktu dia pun berbuka. Mana satu nak ikut? Maka Aisyah jawab, Abu Musa al-Ash'ari melambatkan berbuka puasa kerana dia mau berhati-hati. Dia kata Amr ibn As berbuka puasa tetap waktunya kerana itulah yang dibuat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu cara orang alim jawab. Tak ada dah ini makruh. Tak betul. Dia tak kata betul. Dua-dua betul. Macam dialog baru ni kan, saya sebut soal baru ni, masalah fidyah kan. Itu kecil ya. Buat apa nak sebut fidyah ni? Besar kalau kita ambil begini saja. Saya nak ceritakan tuan-tuan yang keliru. Asal fidyah semayang ni memang tak ada. Tapi tak boleh kita menafikan ulama' tak kata. Ulama' ada mengatakan ada. Kena ingat tu. Puasa memang Nabi ada sebut. Tapi semayang tak ada. Tetapi ada juga pendapat Subki rahimahullah. Dia berfidyah semayang untuk ibunya. Kerana ini adalah wasiat ibunya. Itu. Adalah benda tu. Kita tak, bukan saya suruh buat, tak. Maksud kita tak menafikan ada ulama membuat. Sudah. Jangan kita tepat melenting. Tak ada saja. Tak jumpa jangan tak ada. Hanya kita katakan benda ni tak usah buat, tak usah. Itu sudah. Mana? Jangan kita buat ini bid'ah. Ini bid'ah. Sebenarnya masalah bid'ah ni bukan kecil sangat. Bukan kecil, sebenarnya besar. Nak membid'ahkan orang, jadi susah. Diam, tengok. Diamkan dulu. Kerana mungkin ada yang kita belum jumpa. Tak berjumpa lain dengan tak tahu. Hukum tak ada lain, tak berjumpa lain. Oleh itulah dalam hal ini kita kena berhati-hati. Ada orang mati Yasin. Baru ini, dalam 2 tahun, 3 tahun yang lepas, ada seorang meninggal dalam Kuala Lumpur ni lah. Ada orang kampung-kampung datanglah bertahlil semua Quran mati Yasin. Anak si mati itu bidah, dia kata. Balik semua. Budak muda sangat, umur 20-an saja. Something tak masalah. Kalau ada orang ada akhlak, kalau sebenarlah pendapat dia, tuan-tuan, saya rasa tak payah tu. Itulah yang paling lembut sekali bahasa. Orang Islam ni ada adab dia. Ada akhlak dia. Bukan maknanya kita rasa kita hebat, ilmu banyak nak mengalau orang. Dia, orang Islam ni ada akhlak. Nabi tak buat begitu. Nabi orang Arab kencing dalam masjid pun dia tak marah. Orang Arab kencing masjid, ada sesahabat nak melepuk je. Jangan. Ambil air terus. Kan senang begitu. Mana sabbu alaihi zanuba min ma'. Dua hari. Kan senang begitu. Ada orang putih melawat masjid Jami Bandar. Ada orang halau orang putih tu, dan bukang orang putih tu lagi. Dia tu orang Islam ni turut benar panggil. Cakap pelan-pelan. Puk orang putih tu, excuse me. Tak Melayu pun tak apa, tak faham. Tak boleh. Jadi akhirnya sekarang sudah menjadi isu nasional. Isu perasaan pasal ada orang menghalau orang luar datang ke masjid. Tak, cara terhormat apa salah? Tak boleh masuk. Ini kawasan larangan. Tengok orang muka Islam ni nak marah. Itu kena akhlak. Akhlak itu paling penting. Pasal kita nak mengubah orang pun tak boleh cara betul. Kita boleh balik. Begitulah zarahi orang mati ni. Dan kita doakan mudah-mudahan orang yang mati itu akan diluaskan Allah kuburnya, akan diampunkan dosanya, akan dimasukkan ia ke dalam golongan orang-orang yang salihin.
dan tidak menyebut keburukan-keburukan yang telah dilakukannya. Lupakan saja. Dan biasanya kita pesan kepada keluarga dia supaya orang yang mati itu segera dibayarkan hutangnya. Hutang segera akan bayar. Takut dia kata nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Ruh orang mukmin itu tergantung dengan hutangnya sehinggalah dibayar. Dah bayar baru naik, tak bayar tergantung. Walau mati syahid pun tergantung juga. Itu dia matbuk hutang. Kemudian barulah kita selepas saya pesan ke sini, tidak perlulah letakkan kacang hijau. Mungkin tuan-tuan tak pernah tengok. Saya biasa tengok di situ ni. Letak kacang hijau tepi orang mati tu. Kalau ada pesan tuan rumah, saya buatlah kemenyan, Quran letak atas perut. Letak Quran atas perut ni pasal kadang-kadang surah Yasin. Ini pun patut tak ada dah. Ini kita buat kerana orang buat. Kita buat kerana orang buat. Tengok orang mati letak Yasin perut, sama dia sejarah dia mati tak? Letak juga lah. Pasal apa kau buat? Letak Quran atas perut ni. Orang lain letak, aku letak lah dia. Dia pun tak tahu mengapa letak. Yang sunat letak ialah barang berat seperti besi dan sebagainya, gunting, pisau, supaya perut jangan masuk angin. Itu aja. Bukan letak Yasin tu. Tak kena mengena Yasin dengan orang tu. Dan ada stand orang Melayu jaga kucing ni, jangan langkah orang mati nanti hidup balik. Oh bagus lah hidup balik. Tapi penghormatan itu, jangan binatang-binatang ganggu orang mati. Sebabnya orang mati diikat elok, diikat elok supaya jangan menganga mulut dia, pejamkan mata dia. Tapi kadang-kadang orang nak dengar orang mati ni, orang takut pasal apa? Dia dah mati dah, takut pula dengar orang mati. Seperti itu. Pasal apa? Pasal kita dah diajar orang bila orang mati ni takut. Pasal apa takut orang mati? Kita pun mati macam dia juga. Sebenarnya perasaan itu saja. Dengan hal yang demikian, kita telah pun mengetahui bahawa kita akan mati kesemuanya. Falsafahnya supaya jangan berebut-rebut sangat. Dunia carilah kadar mana yang dapat. Tak dapat itu syukurlah. Tetapi cari juga. Jangan anggap tak mau cari langsung. Banyak orang anggap bila sebut dunia akhirat saja, dunia tidak ada. Nabi tak larang makan sedap-sedap, Nabi tak larang senang-senang. Tapi akhirat seningan. Sikit masa dulu satu kisah sebagai penutup akhirat ni. Cerita panjang lagi kita sambung kemudian. Apa namanya, satu negeri itu orang berebut-rebut jadi menteri, jadi raja. Berebut-rebut. Nak susah pula rakyat ketika itu. Akhirnya buat satu mesyuarat, buat keputusan. Barang siapa yang tak jadi pemimpin dalam negeri ini, boleh. Tapi 2 tahun saja. Selepas 2 tahun taklah ditangkap dia. Ditangkap, diletakkan di padang pasir, dikurung di sana, tak diberi makan, tak diberi minum, tak beri apa pun tak beri. Tapi dalam masa 2 tahun ni kau lantaklah. Apa kau dah buat, kau buatlah. Akhirnya ketika itu siapa pun tak nak jadi menteri, tak nak jadi ketua, kerana 2 tahun dia pun mati. Tapi sama kes sekarang pun, lambat saja dia 2 tahun kan? Sama satu kisah. Satu orang ni pergi musafir, singgah di sebuah tempat, nak tidur itu, istana raja. Kata pengawal istana, mana boleh tidur, ini istana ni bukan rest house. Yelah, nak topang tidur semalam aja. Semalam pun tak boleh. Saya nak jumpa raja. Tuanku, saya nak tidur sini tuanku. Tak boleh. Ini istana saya. Yelah, satu malam, mesti saya balik lah. Tak boleh. Ini saya punya. Dia tanya pula, saya punya istana? Saya punya. Ini. Saya punya. Dulu bapak saya punya. Oh dulu bapak punya. Dulu datuk saya punya. Oh dulu. Dapat datuk apa? Nenek aku. Oh ada saya. Dulu saya punya.
Kalau tuanku mati, anak saya punya. Ingat dia. Istana ni bukan tuanku punya rupanya. Tuanku hanya buat sementara duduk sini aja. Tak lama tuanku tinggalkan istana ini, akan diambil alih oleh anak tuanku. Anak-anak. Baru diberi tinggal pemuda itu tidur di istana itu. Baru raja tahu sebenarnya bukan dia punya sementara saja. Begitulah hidup dalam dunia ini. Wa inna daral akhirah la hiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sesungguhnya kampung akhirat itulah hidup yang sebenarnya kalau mereka mengetahui. Jadi tepat 11.30 pagi. Sekian dulu untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di masa-masa yang lain. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim.